إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ya Allah, الخبير الشهيد أنت الرشيد الحميد
tenangkan fikiran anda dengan Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jazman. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini bersama Destinasi IKIM 47 malam bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah. Selamat petang kepada anda. Moga kita dapat teruskan lagi siaran waktu ini. Anda juga dapat dengarkan kita di mana sahaja dengan baik-baik aja. Nah, kalau ada gangguan siaran, boleh hantarkan respon anda kepada kita. Boleh WhatsApp juga 01129004 insyaAllah. Semoga harapnya laluan siaran pun baik-baik juga. Kalau macam ni, kita di waktu sekarang ni berurusan siaran kita juga dalam talian juga Mona. Termasuk juga dengan kuliah rancangan kita yang akan kita bawakan selepas ini pun dalam talian. Doakan moga lancar saja. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah selepas ini bersama rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Insya-Allah bukan tanya kami tapi tanya panel kami. Tetamu kami insya-Allah yang berusaha Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad Fellow Kanan Pusat Syarah. InsyaAllah kita akan bersama untuk rancangan Fas'aluna. Betul, kita akan bincang dengan tajuk menjaga 7 anggota zahir, iaitu fokus kita kepada bahagian ataupun anggota badan di mata. Bagaimana kita melihat apa yang kita tengok, Masya Allah. Semua tu kita nak bincang kejap lagi, okey? Dan anda boleh juga tonton secara langsung di Facebook Live IKIM FM. Ada soalan, ada pertanyaan, boleh letakkan soalan anda di ruangan komen di Facebook Live tu. Dan juga boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004. Ya, insya-Allah. Dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
penghulu alam buana Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima merupakan sebaik-baik manusia dalam penciptaan dan budi pekertinya. Baginda adalah insan yang paling suka memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Tabiatnya memberi kemaafan. Baginda menyodor nasihat kepada manusia dan amat gemar membuat kebaikan. Apabila baginda berbicara, seolah-olah wangian kasturi semerbak dari mulutnya. Apabila dirinya melewati satu lorong, segera diketahui bahawa baginda baru melaluinya, dek keharuman yang ditinggalkannya. Jika baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di satu majlis, maka aroma dirinya yang harum akan terus membekas di situ selama beberapa hari, walaupun sesudah peredarannya. Baginda memang sentiasa harum, meskipun tidak memakai wangian. Ketika berjalan di antara sahabatnya, baginda laksana bulan di pagar gugusan bintang yang gemerlapan. Apabila baginda datang di malam hari, maka pancaran cahayanya membuat seolah-olah orang yang berada di sekelilingnya berada di waktu siang yang terang benderang. Sesungguhnya junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan pribadi yang paling pemurah dan budinya meruah, terlebih pantas dari angin yang berhembusan. Dirinya sentiasa mengasihi anak-anak yatim dan para balu. Sahabat yang mensifatkan baginda berkata, "Belum pernah aku melihat lelaki segak berambut hitam berpakaian merah yang dapat melebihi ketampanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Petikan tadi telah disunting dari kitab Maulid Ad-Daibai, karya Al-Imam Al-Muhaddith Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad Ad-Daibai Asy-Syaibani radhiyallahu anhu. Setiap saat ni kita dalam nikmat Allah Ta'ala. Sebab itu konsep syukur itu dia tak boleh berhenti. Kita kena sentiasa bersyukur. Sebab saat ini minit 4 kita dapat udara dari Tuhan, kesihatan dari Tuhan. 5.55 Tuhan tambah lagi. Ada lagi udara yang Tuhan bagi. Dia berterusan. Yang itu pun kita kena syukur juga. Itu belum kita cakap lagi tentang nikmat-nikmat untuk esok lagi. Nikmat yang lebih besar yang Tuhan beri kepada kita. Jadi sebenarnya kita yang rasa malu. Bayangkan kalau kita ada seorang yang kaya, tiap-tiap hari dia bagi kita. Hari ni bagi kereta, esok bagi rumah banglut, esok lagi bagi jet peribadi. Jadi kita belum nak ucap terima kasih, dia dah bagi lagi. Jadi akhirnya kita rasa malu kat dia kan. Kita rasa malu, kita rasa hina, kita rasa segan. Kerana dia pemberi kepada kita. Sepatutnya dengan Tuhan begitu. Tuhan tidak berhenti memberi kita. Tapi manusia yang sombong, manusia yang lupa pada Tuhan, manusia yang kadang-kadang cakap benda-benda yang mencabar Tuhan misalnya. Dia tak sedar tu bahawa setiap saat itu nikmat yang Tuhan berikan itu begitu besar yang dia tidak cukup masa untuk mengucap syukur ataupun tak membuktikan terima kasihnya itu kepada Allah Ta'ala. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Mati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya diikim inspirasi euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Destinasi IKIM pada waktu ini, masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah. Selamat datang kepada anda dan kita nak teruskan siaran kita. Jadual kita di petang Isnin. Petang Rabu. InsyaAllah. Okay. Kita nak bersama dalam rancangan Fas'aluna yang bermaksud tanyalah kami. Dan untuk itu kita bersedia bersama dengan tetamu kita. Ya, Alhamdulillah, bersama di talian Skype pada waktu ini yang berusaha Dr. Ni Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syarah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, Syafiq, Mona, apa khabar?
Alhamdulillah, baik. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Luangkan masa lagi bersama kita di rancangan Fas'aluna. Dan sebenarnya boleh tonton secara langsung di Facebook Live IKIM FM. Jangan lupa di situ share dan like. Mungkin boleh tanyakan kita soalan-soalan. Letakkan juga di ruangan komen di situ. Boleh hantarkan soalan anda juga di WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, baik. Kita sebenarnya hari ini ada tajuk yang kita nak bincangkan, iaitu menjaga 7 anggota zahir tentang mata. Itu fokus kita. Namun kita ada soalan dulu. Kita dapat soalan dari minggu lepas untuk Dr. Nik jawabkan. Untuk waktu ini kita jawab soalan dulu doktor ya. Dari Tofen doktor ni Sifu Kulim bertanya apakah ciri-ciri atau penanda aras untuk mengetahui sama ada seorang itu berjaya menjaga 7 anggota yang dipinjamkan oleh Allah dengan baik atau tidak. Bagaimana doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dapat kita bersama lagi pada hari ini. Berbalik kepada soalan yang diajukan itu, sebenarnya kita akan sampai kepada apa yang ditanyakan itu apabila kita dah berbicara lah. Kita belum masuk lagi satu anggota dia dah tanya 7 terus. Tanya 7 terus kan. Cuma secara umumnya saya boleh katakan beginilah, kalau kita berjaya menjaga anggota zahir kita, dalam arti kata kita tidak menjerumuskan anggota kita zahir kita ke dalam maksiat, maka insya-Allah hati kita juga terjaga, hati kita juga bersih. Dan bila seorang itu hatinya bersih, dia akan mudah untuk dia beribadah. Sebab dia menjadi seronok, dia menjadi manis dalam beribadah. Dia bukan halawatul iman. Dan bila dia manis dalam beribadah, maka dia akan rajin nak beribadah. Dan banyaklah ibadah dia. So dia akan, orang kata apa, berpusing-pusing. Manisnya iman, halawatul iman, manisnya iman, banyak ibadah manis lagi iman kan, dia bertambah manis, bertambah banyak ibadah dia. Dia macam tu. Jadi itu kita katakan antara salah satu daripada petanda seseorang itu telah mencapai apa yang kita katakan kebersihan hati. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia hati yang nak menggerakkan semua anggota badan kita ni. Okey. Dan berikutnya doktor, kita ada lagi soalan, apa beza antara ilmu tasawuf dan filosofi? Okey. Apa syaratnya sebelum belajar ilmu filosofi sebagai seorang muslim ni doktor? Tasawuf dengan filosofi ini dua ilmu yang berbeza. Tasawuf ini adalah ambilan daripada ihsan. Okey. Kita bincang itu kan, rukun agama itu 3 perkara. Rukun agama itu 3 perkara. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Itu rukun din. Ad-dinul Islam itu 3 perkara ni. 3 perkara pokok ni. Salah satunya ihsan. Ihsan inilah yang kita namakan dia tasawuf, yang kita namakan dia ilmu akhlak, yang kita nama tazkiyatun nafs, yang kita nama ilmu tasfiyatun nafs, tasfiyatul qalb dan sebagainya, ilmu rohani jiwa dan macam-macam lah yang dinamakan. Adapun tasawuf, adapun falsafah, filosofi, dia bukan tasawuf. Dia ambilan daripada asalnya daripada Greek Yunani. Filosofi ni gabungan daripada kalimah filosofia yang membawa maksud love of wisdom. Dia menyukai kepada wisdom, kebijaksanaan. Jadi dia banyak berbicara tentang falsafah. Kalau kita kata falsafah itu sebenarnya ialah falsafah. Dia bukan sangat tasawuf. Tasawuf berbeza, ilmu yang sangat berbeza. Walau bagaimanapun ada sedikit daripada ambilan ilmu falsafah itu diambil dalam tasawuf, tapi bukan tasawuf yang kita kata tasawuf akhlaki ini, yang tasawuf yang lebih kepada
kita pergi kepada konsep-konsep yang lebih tinggi yang dia gunakan. Ilmu falsafah juga dalam tasawuf yang orang panggil tasawuf falsafi dan sebagainya. Tapi dia adalah dua disiplin ilmu yang berbeza. Wallahu a'lam. Okey, nampak untuk cari ilmu ni sebenarnya ada beberapa cabangnya, tapi kena faham dengan betul-betul kan, dapatkan sumber yang betul, yang sahih di situ, insya-Allah. Dan kita ada lagi masa ni, Mona, untuk teruskan dengan tajuk kita hari ni. Tajuk minggu ni insya-Allah bersama untuk menjaga anggota zahir, iaitu mata. Dan alhamdulillah Dr. ni telah menerangkan secara ringkas tujuan pelajari ilmu tasawuf. Mungkin kita imbas kembali untuk episod yang lepas, Doktor. Ya, Doktor. Bagaimana, Doktor, hari ni mata kita yang kita lihat ni turun ke hati, lekat di minda, masya-Allah. Doktor, silakan. Baik, kita dah sentuh sebelum ini tentang tujuan kita mempelajari ilmu tasawuf. Iaitu pertama sekali ialah membersihkan anggota-anggota zahir. Kita tak cakap sampai hati lagi, kita cakap zahir dulu. Dan apabila kita sebut zahir ni, Syafiq ingat berapa anggota zahir? Dah Syafiq. Anggota zahir kita ada 7. 7. Kita dah sebut itu kan? Syafiq dah sebut itu kan? 7 anggota zahir ada 7. Jadi kita nak kena jaga 7 anggota ini. Yang lain kita tidak sangat, sebab yang 7 anggota ini dia boleh jadi dosa dan dia boleh jadi pahala. Masya-Allah. Dia boleh jadi dosa dan dia boleh jadi pahala. Jadi 7 anggota ini kita kena jaga. 7 anggota ini kena jaga. Dan kesan daripada menjaga 7 anggota ini, dia pergi ke bawah. Dia pergi, kita kata, pergi ke rohani kita. Jiwa kita. Roh kita. Qalb. Dia memberi kesan kepada hati rohani kita. Jadi, sebab itulah kita kena jaga. Sebab dia tidak memberi sekadar dia 7 sahaja, begitu sahaja, tidak. Dia bukan sekadar dosa-dosa yang kita lakukan itu berdosa begitu sahaja di akhirat nanti kita nampak, tak. Dia bukan sekadar itu. Kita kata dia punya kesan dia ialah dia pergi kepada hati kecil kita, hati rohani. Kita dah sebut itu kan. Hadis Nabi menyebut sekiranya seseorang hamba itu melakukan suatu dosa, maka setitik hitam pada hatinya. Jadi dia melakukan dosa itu apa? Salah satunya dosa 7 anggota ini. Walaupun bukan semua dosa dilakukan oleh 7 anggota, dosa lain pun ada juga. Dosa hati itu sendiri pun ada. Mengumpat bukan dosa 7 anggota. Hasad dengki bukan 7 anggota. Hasad daripada hati kita. Kan? Tapi 7 inilah juga yang memberi bekas kepada hati kita, yang menjadikan hati kita berdosa, dan nuqtatus sauda, titik hitam akan melekat kepada hati kita. Sehinggalah kita legam hati kita, dan apabila kita istighfar, maka hati kita akan jadi bersih. Jadi inilah yang kita bicarakan. Kita bicarakan tentang ilmu tasawuf ini, ilmu yang menjaga zahir dan juga menjaga batin kita daripada dosa, supaya hati kita ini sentiasa bersih, suci, supaya kita boleh menghadap Allah dalam keadaan qalbun salim. Masya-Allah. Hati yang ada tenang kan, hati yang pernah dengan penawar tu, yang baik. Masya-Allah. Baik, itu antara luar dalam yang kita bincangkan dari sudut ibadah kita. Sebab kita ingatkan ibadah ni hanya 1-2 perkara saja kan, tapi sebenarnya bekerja ni, apa kita nak buat ni, ni semua ibadah ni. Kan? Dan bagaimana ilmu tasawuf tu mencantikkan lagi kehidupan kita. Masya-Allah. Kita akan bincang lagi nanti. Insya-Allah. Dan Dr. Ni dan para pendengar, kita beri hasil ketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin.
Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Ya, Fas'aluna bermaksud tanyalah kami. Ya. Kita akan bersama lagi dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Nick Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syarah IKIM. Itu baru betul tepat yang kita boleh bertanya. Betul. Tanya kita nanti kita sampaikan kat Dr. Nick nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Ya. Baik, kita nak sambung lagi dengan tajuk kita, menjaga 7 anggota zahir. Fokus kita pada mata. Mungkin doktor boleh huraikan. Kita hari ini doktor, Allah bagi kita tengok ni, Masya Allah, rasa macam seronok dah doktor. Kadang-kadang ni kalau kita pakai spek mata ni, silau je, Masya Allah, rasa terganggu dah kan. Itu baru silau, baru rabun. Jadi macam mana doktor dengan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ni? Masya Allah, jom kita nak bincang lagi. Silakan doktor. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Syafiq dan Mona. Alhamdulillah. Kita ingat akan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kamu ingin menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu, nescaya kamu tak mampu nak hitung. Baik, nikmat yang paling dekat dengan kita ialah nikmat 7 anggota zahir yang ada dengan kita. Itu yang paling dekat dengan kita. Itu diri kita sendiri. Nikmat yang paling besar yang Allah beri kepada kita ialah kewujudan kita itu. Ini yang kita katakan, kita punya kewujudan kita ni, lahir ke dunia ini ialah nikmat yang paling besar yang Allah beri kepada kita. Lepas itu nikmat iman dan Islam, dan yang seterusnya ialah nikmat jasad yang kita beri dapat ni harian. Banyaklah nikmat-nikmat lain, kalau kita nak hitung memang tak mampu. Jadi salah satu nikmat yang dekat dengan kita ialah mata kita. Jadi mata kita ni ialah nikmat yang Allah beri kepada kita untuk kegunaan kita dunia dan akhirat. Dan mata ini dia boleh jadi pahala dan dia boleh jadi dosa. Dan pengarang menyebut, Syekh Abdul Qadir Al-Manjili menyebut dalam kitab dia Penawar Bagi Hati yang kita baca sekarang ni. Yang ni yang Jawi, saya tunjuklah sikit kepada yang pendengar yang mungkin nak follow. Ini Penawar Bagi Hati yang Jawi. Dan saya baca juga syarah Ustaz Muhammad Jol, Qalbun Salim pun boleh baca juga situ. Saya rujuk juga. Cuma matan dia ada di sini. Boleh baca yang Jawi, yang Rumi pun ada banyak sekarang. Jadi dalam perkara pertama disebut, kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Itu kitab bahasa Jawi lama. Pasal yang pertama pada menyatakan mata. Jadi di situ dia jelaskan kelebihan-kelebihan ataupun nikmat mata dari segi duniawi dan ukhrawi.
Dari segi duniawi, apa kelebihan dia? Kita boleh membantu mata. Mata kita ni membantu kita dalam gelap. Betul tak, Syafiq? Ya, kita jalan dalam gelap. Kalau tak ada mata, macam mana kita nak nampak? Betul. Terlanggar sana, terlanggar sini, kita terjatuh sana dan sebagainya. Kan? Membantu kita dalam, ringkasnya membantu kita dalam kehidupan kita harian kita. Nak pergi kerja senang, nak pergi sini. Kita bayanglah, letaklah diri kita ni sebagai orang yang Allah cabut penglihatan. Nikmat mata dia tak ada. Betapa susahnya dia. Betapa susahnya dia. Allah Ta'ala uji dia dengan nikmat tu mata tak ada. Itu dari segi dunia. Dari segi akhirat pula apa? Apa kelebihan nikmat mata ini? Nikmat mata ini antaranya Allah Ta'ala beri kepada kita untuk kita melihat penciptaan dia. Kita lihat langit, tengok bintang-bintang, cakrawala, planet, bulan, macam-macam gerhana pun ada kita tengok. Kan? Betapa hebatnya ciptaan Allah SWT. Orang boleh masuk Islam dengan melihat bulan dan bintang pun boleh. Kalau dia fikir tentang kehebatan galaksi. Syafiq sebut pasal galaksi. Kita sekarang ni berada dalam galaksi apa? Dia panggil galaksi Bima Sakti, kan? Ingat lagi kan belajar sains sudah? Kena buka buku saya. Galaksi Bima Sakti. Saya tanya tak ada jawab ni. Aduh. Galaksi Milky Way, kan? Inggeris kata Milky Way. Jadi galaksi ni, dalam galaksi kita ini, Bima Sakti ni, kita ada satu yang dipanggil bumi. Bumi itu salah satu saja daripada solar system. Solar system, bumi ini dia mengelilingi matahari, kan? Betul. Itu satu solar system. Yang ada banyak tu, yang ada macam jenis yang mengelilingi ni banyak mana? Ada dalam sekitar 100 bilion hingga 400 bilion. Itu kajian sains tu. Dianggarkan 100 hingga 400 bilion galaksi. InsyaAllah. Apa yang macam tu? Apa bukan galaksi, kita kata solar system tu. Dalam Milky Way. Dalam Milky Way punya galaksi. Yang solar system tu ada beratus bilion. Ini boleh baca saintifiknya buku. Lepas tu yang jenis macam Milky Way tu berapa banyak? Dianggarkan ada lebih kurang 2 trilion. Ini saya buat rujukan sikit, tengok. 2 trilion. 2 trilion galaksi dia di alam semesta ni. Bayangkan banyaknya. Cuba kita bayangkan dengan 2 trilion tu galaksi, dengan 2 bilion pula solar system dalam Milky Way sahaja. Tengok-tengok kita di bumi dan kita individu. Betul ya. Betapa kecil dan betapa kerdilnya kita. Tapi benda ini kita tak akan dapat tahu melainkan dengan adanya mata. Ni mata kita ni, kan. Dengan adanya mata, dia orang ciptakan apa yang dia panggil apa? Hubble teleskop, kan. Boleh tengok. Boleh suluh tu yang dia tahu benda-benda ni. Jadi ini adalah salah satu nikmat mata. Jadi dengan mata kita boleh tengok ciptaan Allah, boleh tengok bulan bintang, boleh tengok bunga-bunga, kan? So kita tengok bunga sejuk, kan? Kita tengok taman bunga, cantiknya bunga, boleh tengok binatang, boleh tengok ikan, aquarium, kan? Ikan kat laut ke dekat mana ke, Masya Allah, cantik kita tengok, kan? Tengok dalam National Geography kita tengok, kan? Itu semua nikmat yang Allah beri kepada kita untuk kita melihat kebesaran penciptaan dia. Bayangkan orang yang tak ada mata, dia boleh nikmat tak benda tu? Tak ada, kan? Dia tak boleh rasa benda tu. Tak boleh nak merasai nikmat itu. Itu satu nikmat. Lepas tu apa lagi nikmat mata? Nikmat mata untuk akhirat pula. Dia bagi kita boleh baca Quran. Mudah kita nak baca Quran. Mata. Ni bayang kita tak ada mata. Nak kena baca dengan braille. Braille tu nak kena belajar pula braille. Kan? Inilah susah nak belajar braille ni. Nak kena rasa dengan tangan dan sebagainya. Jadi banyak nikmat yang Allah beri mata. Boleh baca Quran, boleh baca buku, kitab, boleh pergi masjid, nampak jalan. Jadi
ringkasnya mana Syafiq dan para pendengar, banyak nikmat yang Allah beri kepada kita dengan mata. Dan sepatutnya lah mata itu kita tidak gunakan untuk kita buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ialah untuk kita mencari keredaannya dunia ini dan juga akhirat. Itu dari segi nikmat mata. Baik, kita nak break ke nak sambung lagi? Kita boleh break. Okey, sebab kita juga nak alu-alukan dari soalan-soalan yang boleh kita bawakan pertanyaan bersama dengan Yang Berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad. Anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti kita 01129004 ataupun di Facebook Live IKIM FM. Anda boleh letakkan soalan anda di ruangan komen. Ya, dan para pendengar, kita berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan. Wah, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak hubungi je 019-965-3166, 019-965-3166 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Yayasan Ikhlas sedang mengadakan kempen untuk membantu ramai pesakit yang mengidap pelbagai penyakit kronik serta hidup dalam keadaan miskin dan dhaif. Ramai yang tidak mampu untuk membeli ubat dan peralatan yang diperlukan. Sumbanglah di www.bantupesakitsihat.com. Saya ulang, www.bantupesakitsihat.com. Saya Prof. Dr. Mohaya untuk Yayasan Ikhlas. Kota Baru 89.8. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Ya, kita bersama dengan tetamu kita Yang Berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan Pusat Syarah IKIM, dan doktor berada di talian Skype kita. Masya-Allah doktor. Alhamdulillah. Kita nak ambil soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti kita. Ada sahabat kita ni, kita nak ke orang Negeri Sembilan ni doktor, bersama kita ni. Dia tanya ni, macam mana kita nak tundukkan pandangan mata kita ni pada zaman sekarang ni yang katanya penuh juga dengan maksiatnya. Sesuai juga dengan soalan yang kita nak tanyakan kepada doktor. Silakan doktor. Apa soalan dia? Bagaimana untuk tundukkan pandangan mata doktor, menjaga mata? Kita dah nampak mata tu memang boleh nampak keindahan, tapi bagaimana kita nak tundukkan dari maksiat? Ya, yang ni yang kita nak masuk sekejap lagi ni, tapi tak apalah, kita jawab juga soalan boleh. ni. Kalau kita lihat dalam Quran, Allah SWT menyebut kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ini dalam Quran ya. Allah SWT menyebut, wahai orang yang mukmin, tundukkan atau pejamkan mata mata-mata kamu dan jaga kemaluan kamu. Jadi antara yang kita kena jaga dengan mata ni ialah maksiat lah, kita kata maksiat mata ialah melihat perkara yang kita tak boleh lihat. Jadi dia ada beberapa benda yang kita tak dibenarkan lihat yang dia menjatuhkan kita dalam dosa. Mata ni dia berdosa juga. Seperti mana benda lain berdosa, mata pun dia berdosa. Salah satu dosa mata ialah melihat, bagi lelaki melihat perempuan yang bukan muhrim, bukan isteri dia. Aurat dia lihat, apa semua lihat dengan nafsu, itu adalah suatu dosa.
Tapi kita lihat tu dengan nafsu ke, dengan tak nafsu ke. Kalau dengan nafsu pun kita lihat tu, kita ada rasa dosa tak? Kita tak rasa dosa kan? Yang tak nampak tu. Kita tak nampak. Kecuali kita lihat tu berdebuk ada orang ketuk kepala. Ataupun mereka mari tumbuk. Oi, dosa. Dosa. Ataupun kita tengok benda maksiat tu, tengok benda yang maksiat tu. Ada maksiat cucuk mata. Macam tu. Sakit kan? Sakit mata. Setiap kali kita lihat maksiat, barulah kita tak buat kan? Tapi benda tu tak berlaku. Maknanya kita lihat yang kita buat maksiat itu, kita lihat perempuan. Ataupun apa, kita lihat aurat lelaki sekalipun. Ataupun remaja, belia yang kita panggil amrat, orang lelaki yang handsome. Sekarang ni macam-macam kan, gay lah, apa semua kan. Itu semua adalah dosa. Benda yang menimbulkan nafsu, itu benda yang boleh membawa kepada dosa. Termasuk juga sekarang ni orang lihat pornografi. Itu pun dosa. Menimbulkan syahwat. Sekarang ni trend terhadap pornografi, orang melihat pornografi meningkat. Dan dia dah tak panggil, kita dah tak panggil dia sebagai melihat, dia perangai melihat, dia dah jadi kita panggil addiction dah. Dah ketagihan dah. Dan kajian menunjukkan seluruh dunia benda tu meningkat. Bahkan dalam TV-TV pun kita lihat benda-benda tu ditonjolkan. Kat Malaysia kan, kita orang dah bising dah dengan satu channel tu yang subscribe tu kan, yang international channel tu. Dulu masuk Malaysia kata dia nak potong, nak sensor, tapi tak sensor pun. Anak-anak kita tertengok juga kan. Jadi ini ialah dosa yang kita kena jaga. Kita kena jaga. Bagaimana nak menjaga dia itu terpulang kepada masing-masing. Ini satu benda yang perlukan kreativiti. Saya ingat Syekh guru kepada guru Syekh Abdul Rahman Syangwuri ketika dia pergi ke luar negara. Dalam kereta tu dia tunduk je ke bawah. Dalam kereta tu dia tunduk je ke bawah. Tak ada tengok luar kereta semua kan. Itu orang yang warok, orang yang menjaga betul mata dia. Kan? Tunduk je. Itu tu pulang kepada masing-masing lah. Macam mana nak kreativiti dia nak jaga tu. Kan? Ada. Jadi yang pentingnya Allah SWT suruh kita, wahai orang mukmin, tundukkan matamu, pandang. Kalau kita terpaksa melihat, kita mengajar, kita mengajar orang buka perempuan, kita lihat sekadar yang perlu saja. Jangan kita tenung lama-lama. Kan? Jadi itu antara benda yang boleh membawa kepada dosa. Jadi apa yang kita sebut di sini ialah salah satu cara mensyukuri nikmat kita ialah dengan kita tidak melihat wanita yang bukan isteri kita, bukan hamba saya, dah tak ada dah saya, dan bukan mahram kita. Dan juga aurat lelaki ataupun aurat remaja belia. Ini disebut dalam kitab dia. Jadi kalau kita nak cakap aurat ni panjang. Yang ni kena dah masuk fiqh dah pula. Aurat perempuan dengan perempuan ni macam mana? Perempuan dengan bukan Islam ni macam mana? Dia berbeza. Lelaki dengan yang bukan lelaki yang perempuan yang bukan ajnabinya macam mana? Dengan perempuan yang ajnabi, yang mahram dia macam mana? Dia semua tu ada. Itu perbahasan dalam fiqh. Apa yang pentingnya ialah kita kena jaga mata. Dan jaga mata ini, Syafiq dan Mona dan para pendengar, dia selalu berkait dengan apa yang kita sebut sebagai dia juga sekaligus dia menjaga faraj, menjaga kemaluan. Kita akan masuk salah satu tujuh anggota kita yang satu lagi ialah faraj. Kan? Tapi kita jumpa kat sini wa yahfazuna furujahum. Yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dia menjaga mata dan menjaga kemaluan dia, faraj dia, kemaluan. Sebab dia berkait. Daripada matalah dia jadi pergi kepada zina. Orang berzina ni dia berzina ni dia bermula dengan mata. Ada orang berzina dengan tak tengok, tak ada kan. Orang buta ke misalnya rasa mungkin tak ada.
Ya, sebab nafsu itu terbangkit dengan mata. Nafsu syahwat itu dia terbangkit dengan dia terdorong oleh mata. Mata itu. Pandangan itu. Sebab itu dalam kita selalu dengar orang Arab akan sebut kan, nazratun summa ibtisamatun summa maw'idun summa liqa'un kan. Mana? Ya, kan? betul. Mula-mula pandangan dulu kan. Tukar-tukar senyum-senyum kan. Lepas tu buat janji, semua janji jumpa di mana. Lepas tu jumpa. Dia bermula di mana? Nazaratun kan. Pandang, dia melihat tu. Dia lihat dulu. Daripada lihat itulah dia menambah, membibit-bibitkan benda-benda maksiat yang lain. Dia maksiat dia yang senyum pula, saling senyum. Aku senyum, kau senyum, berbalas-balas senyum. Lepas tu minta nombor handphone. Dia bagi bertukar-tukar nombor handphone dan dan akhirnya berlakulah maksiat, zina dan sebagainya. Jadi sebab itu kita lihat dalam satu hadis Nabi pun menyebut, Nabi kata innallaha kataba 'ala ibni Adam hazzuhu min zina. Maknanya Allah SWT telah menulis setiap anak Adam itu bahagian-bahagian tertentu pada zina. Zina mana? Zina pada mata dia. Apa zina mata dia? Mata dia memandang. Nazar. Waliadan. Tangan dia. Zina apa? Zina dengan sebab dia al-batsh. Dia memegang, dia menyentuh. Warrijalan. Warrijlan. Kaki. Kaki dia sebab apa? Sebab dia berjalan ke tempat maksiat. Dan mulut dia berzina dengan apa? Dengan dia mencium benda-benda yang haram. Dan hati dia, hati berzina dengan apa? Kerana dia meredai benda-benda yang maksiat yang dia nak lakukan itu, dia suka, dia seronok. Dan sekali zinanya ialah dengan kemaluan dia. Jadi kesimpulan dia untuk minggu ini kita berbicara tentang dosa mata. Dosa mata kita kena jaga kerana mata dia akan boleh membawa kepada zina. Gunakanlah mata untuk kita menikmati nikmat yang Allah beri ini, supaya dengan mata ini nanti dia membawa kita ke syurga Allah SWT. Jadi saya rasa itu dulu. Mungkin ada apa-apa yang soalan dan sebagainya. Wallahualam. Masya Allah. Sebenarnya ada beberapa soalan, tapi Doktor, kita cuba bawakan pertanyaan soalan itu pada siaran yang akan datang, insyaAllah. InsyaAllah. Dan terima kasih banyak Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad. Doktor, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Jazakallah khairan, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga insyaAllah kita akan terus bersama dalam rancangan Fas Aluna yang akan bersiaran bersama anda di setiap hari Rabu petang. Ya, dan para pendengar boleh hantarkan soalan anda juga melalui email rancangan Fas Aluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Ya. Para pendengar terus setia bersama kami di Senasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Lahad Datu 107.3 FM. Ya Latif, 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 Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Sah.
Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu. Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Buku terbitan IKIM bertajuk Akal, Ilmu dan Pendidikan membahaskan hubungan antara akal, ilmu dan pendidikan berpandukan kerangka pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Karya ini bermula dengan penelitian terhadap akal selaku lokus ilmu sekaligus sasaran utama pendidikan. Antara isu-isu yang disarati adalah hubungan akal dengan khabar, akal sebagai pengendali dan pengawas diri, kemerdekaan akal, kemampuan akal untuk meneliti dirinya sendiri, kemampuan akal untuk memandang kehadapan, dan ilmu sebagai intisari akal. Turut dibicarakan adalah kaitan antara ilmu dan kuasa, serta kepentingan penguasaan diri sendiri yang terjelma dalam tradisi ilmu Islam sebagai ilmu akhlak dan ilmu ekonomi. Karya ini juga mengandungi perbincangan perihal akal dan ilmu dalam hubungannya dengan peranan bahasa dan karya-karya berbentuk syarah dan dalam kaitannya dengan pendidikan, khasnya pendidikan tinggi dan Islam. Anda boleh dapatkan buku ini di IKIM Niaga, www.ikimniaga.my. Atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 0362046389 atau 62046388. Tahun berubah dan derita mereka bertambah. Kisah pelarian Syria semakin tenggelam walaupun berbelas juta menjadi pelarian. Bersama Syria Care, kita bantu. Cara menyumbangnya semudah ABC. Bagi maklumat lanjut, sila hubungi kami di talian 0112-880-9820 atau layari www.syriacare.org.my. Promosi istimewa Fortune Resources yang telah 12 tahun di pasaran Malaysia kini membawa kepada anda promosi hebat dan sangat berbaloi. Smart Coco A Plus RM110 untuk 6 kotak. Kopi Bali Mudawarah A RM120 untuk 6 kotak. Jus Al-Haira RM180 untuk 6 kotak. Gold A RM130 untuk 6 kotak. Smart Sweet A RM120 untuk 6 kotak dan set 3 serangkai RM100. Dapatkan harga istimewa ini sekarang. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274 atau layari Facebook Smart Coco A+, produk diiktiraf halal oleh JAKIM. Kota Kinabalu 93.9. Al-Quran itu kalamullah, petunjuk bagi insan beriman, diturunkan kepada Nabi junjungan kita yang mengandungi 114 surah, berkat dan berbahagialah bagi yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia.
Sekarang disampaikan pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 18 Rabiul Awal 1442 Hijrah bersamaan 4 November 2020. Kangar Alustar 7 malam, Pulau Pinang 7.1 minit, Ipoh 7 malam, Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam 6.58 minit petang, Seremban dan Bandar Melaka 6.57, Johor Bahru 6.51, Kuantan 6.53, Kota Terengganu 6.50, Kota Bahru 6.53, Miri 6.8 minit, Kuching 6.26, Lahad Datu 5.49, Tawau 5.54, Kota Kinabalu 5.59 minit petang. Pengumuman azan maghrib itu tadi dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Adik, tidur ya. Pejam mata tu. Adik nak kira bintang-bintang kat langit tu. Cerah malam ni kan, Bu? InsyaAllah tak hujan malam ni. Rumah mereka sekadar berbumbungkan atap zing bocor yang menanti roboh, berlantaikan tanah dan kayu rebut, berdindingkan papan dan kanvas yang sekadarnya menjadi teratak seisi keluarga untuk berlindung sehari-hari. Muslim Care Malaysia Society ingin mengajak para pendengar radio IKIM bersama membantu merealisasikan impian mereka bagi memiliki sebuah rumah yang selesa dan selamat untuk membesar dan mendidik anak-anak dalam projek Home to Live. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank Muslim Care Malaysia 5644 9041 3882. Layari